Okey, dalam video ni kita nak tengok berkenaan dengan apa itu interference lah. Jadi interference ni adalah superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber yang koheren. Superposition of two or more waves from a coherent source of wave. Okay, so dua benda yang korang kena tahu kat sini. Pertama, superposisi. So superposisi tu senang cerita overlap atau bertindih. Okay, overlap ataupun bertindih. Okay, maksudnya kalau ikut prinsip superposisi kan, katakanlah kita ada gelombang. Gelombang ni puncak lah, so 10 cm contoh. Dia gerak arah sini. Lepas tu ada lagi satu gelombang datang. Okay, dia pun 10 cm. Jadi bila 10 cm dan 10 cm ni bergabung, dekat tengah-tengah ni mestilah diorang akan create gelombang yang lebih tinggi. Dan gelombang tu adalah 20 cm. So itu adalah prinsip superposisi lah. Tapi senang cerita superposisi tu adalah overlap atau bertindih. Okey. Koheren pula adalah frekuensi gelombang tu mempunyai frekuensi yang sama dan perbezaan fasa yang tetap. So frekuensi yang sama maksudnya katakanlah satu tu macam ni. Okey, lepas tu satu lagi tu macam ni. So dia tak boleh. Dua ni walaupun dia bertindih kita tak panggil dia interference. Sebab apa? Sebab frekuensi tak sama. Okey. Yang ni frekuensi dia tinggi, yang ni frekuensi dia rendah. So tak boleh buat interference. Okey. Apa ciri-ciri kedua dia adalah perbezaan fasa adalah tetap. So perbezaan fasa ni korang bayangkan macam contohlah. Katakanlah ini adalah satu gelombang. So kita ada lagi satu gelombang. So katakanlah frekuensi dia sama kan. Lepas tu dia orang overlap sambil bergerak lah. Contoh katakanlah benda ni bergerak. Lepas tu dia orang pun bertemu. So bila dia orang bertemu tu. Perbezaan fasa tu adalah benda ni. Contoh kan. Ini adalah gelombang. Sekejap. Cikgu tukar warna lain lah. Okay. Katakanlah kita ada lagi satu. Macam ni kan. Okay. So, bila dua ni overlap. Contohlah dia overlap dalam bentuk begini. Okay. So, kita panggil dia perbezaan fasa tu adalah daripada contoh ini adalah gelombang warna merah punya puncak. Lepas tu ni gelombang warna biru punya puncak kan. Jarak ni kena tetap. Okay, itu maksudnya perbezaan fasa adalah tetap. Waktu dia bergerak pun benda ni kena kekal macam tu. Dia tak boleh. Okay, dia tak boleh macam sekejap besar, sekejap kat sini, sekejap kat sini. Tak boleh. Jarak dia tu kena sama. So, itu yang dimaksudkan dengan perbezaan fasa adalah tetap. Okay. Jadi, sekarang ni interference ni, okay, dia terbahagi kepada dua jenis. Okay, interference tu lepas dia overlap semua tu, dia terbahagi pada dua jenis, iaitu interference membina dan memusnah. Okay, so interference membina, nama dia pun membina. Okay, nama dia pun membina. Jadi, cuba kita tengok dekat sini. Kita ada puncak dan puncak. Crest dengan crest. So, dia consider sebagai membina. Sebab apa? Sebab kalau lah ni 10 cm, ni 10 cm, kat tengah-tengah dia akan hasilkan yang lebih tinggi, 20 cm. Okay? Tapi ni adalah lembangan, ni adalah puncak. So, bila dijumpa kat tengah-tengah, dia akan jadi kosong lah. Sebab contoh, negatif 10 dengan 10. Tambah dapat kosong. Okay? Macam yang korang tengok kat sini. Nampak dia jadi kosong kan? So, itu kita panggil interference memusnah. Okay, sekarang ni yang last sekali adalah yang ni. Okay, yang ini dia adalah lembangan dengan lembangan. So, negatif 10 dengan negatif 10, bila dia bergabung dia akan jadi negatif 20 kan? Tapi kita still consider dia sebagai membina. Kenapa kita still consider dia sebagai membina? Sebabnya dia still lagi besar. Walaupun besar dia tu ke bawah, dia masih lebih besar. Jadi kita consider dia sebagai interference membina. Okay? Jadi point dia adalah bila kita ada apa? Bila kita ada dua fasa, okey, dua fasa yang sama, dia akan menghasilkan interference membina. Okey, bersatu teguh, gitu. So kalau dia sama dia membina, tapi kalau dia berlawanan dia adalah memusnah. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok contohlah, okey, korang boleh tengok sendiri video ni. So orang ni dia ketuk air. Ketuk air guna dua bola. Nampak dia guna dua bola. So dua bola tu basically ada dua sumber lah. Okey, dua sumber tu overlap ataupun melakukan superposisi, jadi terhasillah corak ini. Okey, jadi corak ni terhasil. Jadi dekat sini sebenarnya korang dah boleh tengok dah yang mana memusnah dan yang mana membina. Okey, sebab logik dia macam ni Kalaulah tadi kita belajar, kalaulah puncak dengan lembangan, dia akan hasilkan macam ni kan, kosong. Jadi nampak tak? Sebab tu lah air dekat sini flat. Sebab tu lah air dekat sini flat. Jadi
Ini adalah corak yang terhasil selepas interference. Jadi sebelum kita berhentikan video ni, nak tunjuk pasal garisan node dan antinode dulu. Okey, first sekali adalah kita kena ingat apa pasal interference tadi. So interference ada dua, satu bina, bina adalah konstruktif lah. Lepas tu kita ada musnah, adalah destruktif. Okey, jadi sekarang ni konstruktif adalah bila fasa sama. So maksudnya puncak-puncak atau lembangan. Tapi musnah adalah bila fasa dia lain, puncak lembangan. Okey, contohnya lah kat sini nampak tak? So ini adalah lembangan dengan lembangan. Okey, putus-putus tu lembangan. So bila lembangan dia adalah membina. Okey. Lepas tu puncak dengan puncak. Walaupun tadi lembangan ni puncak, tapi sebab fasa yang sama, dia still membina. So this is still constructive interference. This is also constructive interference. This is also constructive interference. Okey. Lepas tu, kalau korang perasan, kita boleh buat garis kat sini sebenarnya. So garisan ni kita panggil garisan anti-node. Okey, garisan anti-node adalah garisan yang menyambungkan interference-interference membina. Okey, katakanlah kita tukar. Contohlah dekat sini, ini adalah memusnah. Okey, destruktif lah sebab puncak lembangan. Ini pun memusnah, puncak lembangan, memusnah, memusnah. Jadi, kita boleh buat garis macam ni. Okey, dia curve sikit lah. Tapi point dia adalah memusnah. Jadi, bila memusnah, garisan dia kita panggil garisan node. Okey, musnah garisan node. Jadi macam mana nak ingat semua ni? Okey, macam mana nak ingat siapa node, siapa anti node? Okey, dulu cikgu ada pelajar lah share dekat cikgu dia punya idea. Idea dia adalah, okey, tips lah nak ingat kan. Kalau dia membina kan, membina biasa bila kita bina something, benda tu jadi lagi besar kan. Sebab tu lah dia anti node, sebab perkataan dia lagi panjang. Okey, so bila membina, perkataan dia jadi lagi panjang. So membina garisan anti-node. Tapi bila memusnah, musnah jadi lagi kecil lah kan. Kan? Bila kita musnahkan something, dia jadi lagi kecil. So garisan dia kita panggil garisan node. Okay, so itu adalah corak interference yang ada garisan node dengan garisan anti-node. Okay, so itulah ceritanya secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan interference. Okay, jadi untuk video seterusnya kita akan tengok macam mana nak apply formula lambda sama dengan AX bahagi dengan D. Okay, terima kasih.